Ya udah. Loh. Taruh pasang dia. Itu kan Ustaz. Deh. Putih kan. Sayur putih. Ya. Oke. Keluar. Masuklah ke keluar. Bila terkoneksi dengan kita, bila ada di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Dongak dan Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qudwatil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka inna asdaqal hadits kitabullah wa hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabul 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun innamaa yatadhakkaru ulul albab. Sadaqallahul 'azim. Rasulullah Muhammad adalah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Hanya saja orang yang menerima pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala itulah orang yang tidak akan disempurna Allah. Alhamdulillah. Berarti imam kita berbulan, kemudian datang puasa, dosa penyari, tidak jamaah muslimin yang dirahmati. Alhamdulillah kita memanfaatkan isi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kehidupan kita cuma kita pada malam ini. Walaupun kita cuti ini, cuti kan besok cuti, jadi pengajian kita jalan pada jalan semua. Baik. Jadi kita sambung tentang hadis kursi itu berkenaan dengan sholat dan kita masih lagi dalam sholat. Nah, surat berapa? 37. Surat 37. Hal itu panjang kepala. Itu cerita tentang hal itu. Nanti berkenaan dengan peristiwa sholat pedas dan perkara sholat. Jadi pada malam ini lihat perjanjian Allah pada sholat lima waktu. Diriwayatkan daripada Abu Qatadah bin Rabi'. Abu Qatadah bin Rabi' bahwa beliau telah memberitahu kepada Sa'id bin Al-Musayyib dengan berkata,
khamsa salawatin. Ini fardu ala ummatika khamsa salawatin wa ahlitu indi ahda. Wa ahlitu indi ahda. Annahu majaa lima itu alaihinna yu'tihinna ada qalbuhu al-jannah. Ada qalbuhu al-jannah. Wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahda lahu indi. Fala ahda lahu indi. Wa Rasulullah sallallahu. Hari ini riwayat daripada Abu Daud dan Ibnu Majah. Ini lafaz daripada Abu Daud. Apa maksudnya itu kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yaitu ini. Ini sesungguhnya aku Allah faradu ala ummatika khamsa salawatin. Aku fardukan ke atas umat engkau ya Muhammad khamsa salawatin, yaitu 5 kali sembahyang. 5 kali sembahyang sehari semalam. Wa anitu indi ahda, dan aku mengikat perjanjian di sisiku. Anitu indi ahda, mengikat di sisiku itu perjanjian. Mana sembahyang ini merupakan perjanjian. Antara perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Annahu majaa al-hafizu alaihi naliwakina. Apa dia punya janji itu? Yang pertama janji dari makna dari annahu sesungguhnya majaa barang siapa yang datang yuhafizu alaihi, dia memelihara atasnya sembahyang di waktu ini bagi segala waktu dia beri. Mana siap sampai waktu ini dia solat, ada qalbu jannah. Dan siap memasukkan dia ke dalam surga. Memasukkan dia dalam surga. Wa man lam yuhafiz alaihinna, dan barang siapa yang tidak memelihara atasnya sembahyang. Kita nak pelihara sembahyang atau menyia-nyiakan sembahyang, melewat-lewatkan sembahyang, pada ahda lahu indi, maka tiada perjanjian lahu baginya indi di sisi aku. Maksud perjanjian ini tidak ada jaminan lah, tidak ada jaminan Allah Ta'ala terhadap hamba tadi untuk dia terlepas daripada azab neraka. Kemungkinan besar dan masuk dalam neraka, bukan? Jadi hadis ini merupakan fungsi, ini merupakan hadis perjanjian antara Allah Ta'ala dengan makhluk itu, hamba manusia lah, kan? Pertama sekali iman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini umat Rasulullah. Ada orang kafir sekalipun yang Islam pun sebenarnya umat Rasulullah juga, tetapi sebabkan mereka melanggar perjanjian, jadi mereka tidak khilaf. Sebagai umat Rasulullah Islam, mereka lari pada zaman Nabi sedang lari. Jadi kalau mereka lari pada zaman Nabi dah lari, maknanya kalau dia kan mereka ikut masuk dalam Rasulullah. Tetapi sebabkan mereka menyindirkan ataupun mereka tidak bersyahadat, tidak mengucapkan perintah syahadat, maka mereka itu tidak dikira sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham kan? Baik. Apa yang kesimpulan sahabat itu? Solat yang terbaik dan solat yang dikerjakan pada awal waktu dengan menjaga segala rukun, perkara sunat dan juga kesempurnaan dia. Nabi SAW berkata, manakah amalan yang paling baik? Ada sahabat tanya Nabi, manakah amalan paling baik Rasulullah? Maka jawab Nabi SAW, as-salatu ala waqtiha, sembahyang pada waktu dia. Sampai waktu solat dia terus sembahyang. Kenapa? Karena sebenarnya kalau sebenarnya ada satu hadis yang lain, kan, ada malaikat yang turun naik pada waktu fajar dan waktu asar, pada waktu fajar dan juga waktu asar. Malaikat ini silih berganti. Bila sampai waktu subuh, turun pula malaikat untuk siang, naik malaikat malam.
Bila sampai berpuasa, malaikat siang naik, turun pula malaikat malam pula, malaikat malam. Jadi bila malaikat ini naik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala bertanya dengan malaikat yang lain tadi, apa yang dilakukan oleh hamba tu? Apa yang dilakukan oleh hamba tu? Maka malaikat yang lain tadi berkata, wahum yusallu, mereka dalam keadaan sembahyang, mereka dalam keadaan sembahyang. Jadi kalau seandainya hamba masa itu tidak solat, wahum naimun, mereka tak tidur, mereka tengah tidur berkerut. Wahum naimun, mereka tengah tidur. Kalau masa itu mereka tengah bermain-main, wahum naimun, mereka tengah bermain-main. Jadi mereka akan jawab wahum yusallu, mereka tengah sembahyang. Takkan mereka nak menipu Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala lebih tahu lagi. Kalau mereka kata kepada Allah, ya Allah, sebenarnya kau kan lebih tahu lagi apa yang tahu pada hambamu. Tapi mereka tak kata itu. Bila Allah Ta'ala tanya dengan mereka, apa yang kau oleh hamba itu tadi, maka mereka itu menjawab, wahum yusallu, mereka tengah sembahyang. Mereka terjawab, takkanlah Allah Ta'ala tak tahu apa yang dilakukan dan engkau. Mereka tak, dia tak faham ajar itu. Mereka tak faham ajar. Mereka tetap menjawab, wahum yusallu, mereka tengah sembahyang. Kalau mereka tengah tidur, wahum naimun, mereka tengah tidur. Sebabnya kita digalakkan sembahyang di awal waktu. Digalakkan sembahyang di awal waktu. Jangan kita melega-legakan. Dalam Al-Quran itu Allah sebut dan kata, fawailul lil musallin, fawailul lil musallin alladzina hum as-salatihim sahun. Ayat dalam surah Al-Ma'un tadi. Fawailul lil musallin, maka neraka kepada orang yang sembahyang, alladzina hum fi salatihim sahun, orang-orang yang mana mereka itu dalam sembahyang mereka itu dalam keadaan lalai, dalam keadaan lalai. Jadi apakah maksud dengan lalai? Maksud dalam ini kata sebagai ulama, dia kata ulama tafsir, melega-legakan, melewat-lewatkan solat, melewat-lewatkan. Sebabnya kita nak ada sembahyang pada waktu. Dan kita kembali pada hari tadi, dan hari yang saya sebutkan tadi, kemudian sahabat tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, apa lagi amalan yang paling baik? Yang pertama Nabi kata, kan as-salatu ala waqtiha, sembahyang pada waktu dia. Kemudian sahabat tanya lagi dengan Nabi, ya Rasulullah, apa lagi sembahyang, apa lagi amalan paling baik? Maka Nabi kata, birru walidaini, taat kepada dua ibu bapa, buat baik kepada dua ibu bapa. Itu ranking yang kedua lah. Kemudian yang ketiga, ada sahabat tanya, apakah lagi amalan paling baik ya Rasulullah? Kan al-jihad fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah. Jadi maknanya kat situ dah nampak tak? Sembahyang itu ranking yang pertama. Walaupun berbagai amalan baik yang lain, macam-macam amalan baik. Amalan baik ini banyak macam sedekah, buang budi di jalan, tersenyum pun baik juga. Kalimat thayyibah pun baik. Tapi sembahyang adalah berada di ranking yang tak pertama. Kalau sembahyang sempurna, maka sempurna yang lain. Kalau sembahyang tak sempurna, ambillah. Tak sempurna ya, lain dah. Baik, Nabi SAW pernah bersabda, man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhan wa najatun yaumil qiyamah. Wa man hafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wa la burhanan wa la najatun yaumil qiyamah. Wa kana yaumil qiyamati ma'a fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Ahmad wa Ibnu Hibban wa Tabrani. Maksudnya man hafaza 'alaiha, barang siapa yang menjaga atasnya solat, kan dalam nur, nasihat bagi dia itu nur, cahaya, bagi dia dalam cahaya, Al-Quran dan dalil ataupun keterangan ataupun petunjuk, wajah dan kelepasan di yaumul qiyamah pada hari kiamat. Itu orang yang menjaga solat. Bagi orang yang tak menjaga solat, wa man lam hafiz 'alaiha, dan orang siapa yang tidak menjaga solat, lam takun lahu nur, tidak ada baginya nur, cahaya tak ada.
Betul banyak kita tengok orang yang tak solat, muka dia kusam. Muka dia kusam, tak ada cahaya muka. Seri muka tak ada. Kalau dia make up tu lain lah. Make up tu tak dia. Make up tak dia kan. Itu aura daripada make up tu. Ini kalau muka original tu, yang tak ada make up ni, betul tak? Handsome tak? Handsome. Tak boleh lelaki kan? Lelaki dia muka tak? Lelaki tak ada make up. Kalau lelaki make up, pola-pola kalau dia perempuan. Tapi lelaki walaupun tak make up, muka dia handsome kan? Yang solat kan? Yang tak solat tak ada handsome. Handsome tu bagi seorang ganda walaupun tak solat. Macam artis-artis barat tu kadang-kadang kita nampak dia handsome kan? Macu, handsome, tapi tak solat. Dia bukan Islam. Tapi itulah dari kegilaan di kalangan muda-mudi kita kan. Orang muda kita katanya hati daripada Korea ke, hati daripada Jepun ke. Memanglah putih orang ni, tak faham. Betul tak? Tapi dia bukan Islam, tak solat. Kita ni dalam konteks kita orang Melayu dengan Islam ni kan? Kalau kita tengok orang tu solat, kita nampak dalam muka dia cahaya dalam sisi tak ada kusam betul. Jadi kata Nabi SAW, wa man yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nur wala burhanan wala najatan yaumil qiyamah. Dan barang siapa tidak melihara akan solat, nescaya tidak ada baginya nur, cahaya, wala burhan, dan tidak ada petunjuk, burhan ataupun dalil, wala najatan yaumil qiyamah, dan tidak ada kelepasan pada hari kiamat. Wa kana yaumil qiyamah ma Fir'aun, ada lagi pada hari kiamat besok sama dengan Fir'aun, duduk sekali dengan Fir'aun, wa Qarun, dan sama dengan Qarun, wa Haman, dan sama dengan Haman, wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf. Fir'aun ni siapa? Kita ulang Fir'aun. Dia mengaku dia sebagai raja. Kan? Dia sebagai Tuhan, dia mengaku sebagai Tuhan. Dia menentang apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Kedua Qarun ni umat Nabi Musa AS. Dia ni harta dia banyak. Kan? Dia punya kunci, dia punya gedung khazanah harta khas perak dia terpaksa dibawa dengan beberapa ekor unta lah, beberapa kuda atau unta yang kuat. Kenapa? Anak kunci tu banyak. Anak kunci banyak, saudara itu harta dia banyak. Bukan ada anak kunci banyak, harta tak ada. Ada di bawah kadang-kadang kunci banyak, tapi tak dipakai. Kunci banyak kan? Ada kadang orang tu dia punya kunci punya seropan kunci. Tapi bila tanya niat berfungsi ke tak berfungsi lagi ni? Tak fungsi tak. Tak dipakai lagi ni. Tak dipakai buang lah. Kan? Ni Qarun ni lain. Kunci anak kunci banyak dan harta pun banyak. Bayangkanlah anak kunci dia nanti ada 1000 anak kunci. Itu anak kunci 1000. Belum dia punya gedung tadi. Setiap bilik tu, setiap rumah yang ada kunci tadi, dan itu dalam banyak harta. Kemewahan ni. Baik, kemudian yang ketiga, Haman. Siapa ni Haman? Haman ni ialah menteri kepada Firaun. Jadi disebutkan oleh jawatan-jawatan menteri dia, jawatan kedudukannya, maka akhirnya dia tidak menunaikan solat. Sedangkan solat diperintah kepada dia. Kemudian yang ketiga, Ubay bin Khalaf, seorang pedagang kapi yang berjana di Mekah. Jadi pedagang kapi, jadi kaya raya, tapi dia menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kembali pada hadis ini. Jadi solat adalah solat yang terbaik. Solat terbaik adalah solat yang dikerjakan pada awal waktu dan menjaga pula segala rukun dia, masya-Allah. Kemudian perkara sunat pun kita buat, dan kita jaga kesunnah solat. Khusyuk pula dalam solat. Dia buat betul-betul lah. Macam mana kita nak dapat khusyuk dalam solat tuan? Cara nak khusyuk dalam solat, antaranya ialah kita faham makna dia, faham makna yang kita baca. Banyak zaman sekarang ni dia baca je tapi makna tak tahu.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Dia tanya kan ramai tak tahu mana iyyaka na'budu wa nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia tanya kan ramai tak tahu mana siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu belum tanya surah tu. Surah yang imam baca. Apalagi surah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah pula dia baca. Lagi lah calling lah tak faham dia. Sebab itu kan kita paling tidak pun kita belajarlah sikit-sikit tentang agama Arab ni. Ataupun kita beli dalam buku-buku solat yang ada makna tu. Solat yang ada makna tu dan apa dalam makna tu? Sekurangnya dapat melahirkan khusyuk kita dalam menunaikan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara lain untuk kita khusyuk dalam solat ialah kita bersedia untuk solat. Bersedia untuk solat. Ada orang tak bersedia untuk solat. Sebabnya dia solat di akhir-akhir waktu. Bila solat di akhir waktu dia seolah-olah seperti orang tidak bersedia untuk solat. Dia sembahyang pun kelang kabut. Kelang kabut. Kalau orang sembahyang di awal waktu, dia dah siap standby dengan solat. Siap standby tu. Mana solat tu menjadi keutamaan dia berbanding dengan pekerjaan dia lain. Baik, kemudian kita surga Allah Subhanahu wa taala diberi melalui keredaannya terhadap seorang hamba apabila dia melakukan segala perintah dan juga larangannya Allah Subhanahu wa taala. Surga boleh dibolehi melalui keredaan Allah daripada seorang hamba. Tapi dengan syarat kita ikut perintah dia. Aqimus solat wa atuz zakat. Itu dalil tentang kepada solat. Setiap benda dalam konteks Islam ni mesti ada dalil dan hujah. Tak boleh kita buat satu benda tanpa dalil. Kalau sembahyang ada dalilnya, aqimus solat wa atuz zakat. Okey. Sembahyang dilakukan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Baginda Rasulullah SAW pada 27 Rajab. Nabi naik Isra, habis data sembahyang pun ke atas itu. Itu. Tapi bukan bermakna Allah Taala itu berada di langit. Kita kena faham. Kerana Allah Taala itu tidak bertempat. Kalau kita baca tauhid pula, Allah Taala tidak bertempat. Nabi saya sembahyang di langit ini simbolik je. Simbolik. Kemudian satu lagi, kiblat solat adalah di Kaabah. Bila kita solat, kita menghadap ke Kaabah. Namanya jihad Kaabah. Jihad menghadap Kaabah. Kalau kita berada di Masjid Haram, dan kita berada di Ain Kaabah, kita menghadap pada Ain Kaabah. Itu zat Kaabah lah. Jadi Kaabah itu ada. Gitu. Kalau kita berada jauh daripada Mekah, kan kita solat ialah kita tak nampak Kaabah. Dalam konteks perkara ini perlunya ada keyakinan ataupun zon mukallaf. Keyakinan ataupun zon mukallaf Kaabah itu berada di sekian-sekian tempat. Jadi kita sembahyang menghadap ke tempat tersebut. Kalau dalam sekarang ini kita ada teknologi untuk mengukur kiblat. Ukur kiblat itu bukan ke mana. Biasanya kalau di Malaysia ni kita ada pada unit apa tu di Jabatan Menteri tu, unit kiblat kan. Kalau kita muskil kita punya surah macam dia, muskil surah ni betul-betul tak ada kiblat. Jadi kita panggil dia ukur lah kan. Mesin tu dia ada alat tu, mesin dia ukur jalan tu. Saya pernah tengok ni orang ukur tanah. Orang ukur tanah gunakan mesin tu ukur jalan tu, ukur tanah tu. Saya pernah tengok. Kehebatan dia punya alat tu kan, dia boleh kesan batu yang ada dalam tanah. Kata yang kita nak kesan kita punya sepadan tanah. Kan? Dia sepadan tanah kita ni dia ada batu dia biasanya. Batu dia kadang-kadang batu tu dah tertanam dalam tanah disebabkan masa yang lama ataupun mungkin bersubuh dalam somak dalam buka. Jadi kita nak tahu mana kita punya sepadan tu. Biasanya di Jabatan Tanah dia memang dia dah ada siap peta semua. Dan dia dah ada ukuran-ukuran untuk tanah kita tu. Dan dia akan bawa mesin alat tu, alat ukur tu. Kan dia akan tembak batu tu kat mana tu tempat batu tu. Walaupun batu tu dah terbenam dalam tanah pun, mereka boleh kesan. Ataupun batu tu dah tusuk dah semak pun, dia boleh kesan. Itu kehebatan dia lah.
Tapi adalah alatnya apa tu, dia punya komputer semua dia boleh check lah semua. Dia ada ukuran-ukuran dia. Okay? Kalau kita tak baca, tak tahu lah apa dia. Ni tu. Buat panggil ni lah kan. Tak boleh kita nak pakai guna kat sini. Tapi orang yang belajar dia tahu benda tu. Dia tahu lah kegerak-kegerak dia. Dia ukur benda tu. Zaman sekarang lah. Jadi kalau ada alat itu, jadi kita lebih yakin lah untuk menentukan mana arah kita. Okay? Ambil dia orang, dia ukur, kita akan sini. Kalau dia kata sebuah ni ada punya kita terserong, kena betulkan benda tu. Mana betulkan yang tepat. Mana dia. Kalau zaman dulu mana ada. Zaman dulu kita sebelumnya ada alat untuk mengukur ni, alat-alat mengukur jalan tanah sebagainya, mana ada. Jadi orang hanya ikut pada contohnya matahari ataupun ikut pada zon dia, kedudukan dia. Oh, ini agaknya arah kiblat tu. Itulah. Sebabkan tak ada alat. Tapi sekarang alat senang tu. Jadi keyakinan itu lebih tinggi lah tu. InsyaAllah. Baik, kemudian solat yang tidak syahara dan dikerjakan dengan cuai yang tidak mendatangkan kesan yang diharapkan daripada pelaksanaannya, iaitu apakah tujuan solat untuk mencegah diri daripada melakukan perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Inna salata tanhauna 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah kamu daripada perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Okey. Pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, ada seorang lelaki ini dia solat, tetapi dalam masa sama dia tak pernah sunyi daripada buat benda keji dan munkar. Jadi ada seorang sahabat lah ngadu pada Nabi, Ya Rasulullah, kamu kata orang yang solat ini akan tercegah daripada perbuatan keji dan munkar. Bagaimana dengan si A ini? Si A ini dia solat, tapi saya tengok masih lagi melakukan perbuatan keji dan munkar. Maka penjawaban Rasulullah SAW, sesungguhnya solat ini nanti akan mencegah dia daripada perbuatan keji dan munkar. Maka tidak berapa lama selepas sebulan, kan, didapati bahawa lelaki tersebut memang dia tidak lagi melakukan perbuatan keji dan munkar. Tak buat lagi. Kadang-kadang kesan daripada solat ini kadang-kadang ada masa cepat, ada masa lambat. Ada kadang-kadang masa dia solat tapi masih lagi buat benda teruk. Jadi kita jangan sempat buruk sangka lah terhadap orang tersebut. Mungkin Allah Ta'ala belum buka hidayah taufik bagi dia untuk dia menegak diri pada perbuatan keji dan munkar. Jadi Nabi kata, inna salata, kata Nabi pada lelaki itu yang bertanya ini, inna salatahu satanhaunahu yauman ma. Mudah-mudahan satu nanti solat dia itu akan mencegahnya daripada perbuatan keji dan munkar. Dan berarti betul-betul kan? Akhirnya lelaki tersebut yang berkenaan tadi tak lagi melakukan perbuatan keji dan munkar hasil pada solat dan munkar. Itu pentingnya solat itu. Baik. Kemudian ganjaran solat 5 waktu. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, kita masuk hari kedua malam ni, ganjaran solat 5 waktu. Furidat 'alal ummati lailata usriya bi as-salawatu khamsina. Thumma nuqisat hatta bu'ilat khamsan. Thumma nuliya ya Muhammad innahu la yubaddilu qawlu ladayya wa inna laka ila hadhihi al-khamsi khamsina. Wa inna laka ila hadhihi al-khamsi khamsina. Kama qala Rasulullah. Hadis riwayat daripada Imam Tirmizi. Baik. Apa kata Anas bin Malik? Beliau berkata, furidat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi as-salawatul khamsin. Difardukan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailatul usriya, pada malam dia diisrakan bihi dengan Nabi salawatul khamsin, sembahyang 50 kali. Sembahyang 50 kali. Summa nuqifat, kemudian dikurangkan. Hatta ju'ila khamsan, sehingga terjadilah sembahyang tadi 5 kali saja. 5 kali saja. Artinya 50, kemudian ditambah kurang dalam hadis yang sebelum ini kita baca.
Di mana Nabi Musa menyebut Nabi, ya Muhammad, apa yang kamu dapat daripada Tuhan kamu? Maka Nabi kata, sembahyang sehari semalam 50 kali. Maka Nabi Musa kata, umat aku yang berat-berat pun tak boleh nak, umat aku yang kuat-kuat pun tak boleh buat, apalagi umat kau yang lemah. Maka Nabi naik jumpa Allah, minta kurang, sehinggalah menjadi 5 kali sehari semalam. Betul tak? Kemudian Nabi Musa kata, minta nak kurang lagi. Dan tinggal 5 lah, minta kurang lagi. Musa kata, pergi naik Allah Ta'ala, minta kurang lagi. Maka Nabi Muhammad kata, aku malu nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lagi lah. Malu lah nak jumpa. Jadi akhirnya tinggallah 5. Dan sebelum sembahyang difardukan tuan, ada riwayat menyatakan bahawa Nabi dan para sahabat ada mengerjakan solat, iaitulah solat subuh dan juga solat asar sahaja. Solat subuh dan solat asar sahajalah sebelum difardukan sembahyang pada malam Isra dan Mi'raj. Ada pendapat menyatakan begitu. Ada pula pendapat menyatakan memang tidak ada solat sebelum daripada difardukan sembahyang 5 kali semalam. Baik. Kemudian kita lihat pada hadis dari sini, summa nufisat hatta minal khamsan, kemudian dikurangkan sehingga dijadikan sebanyak 5 kali saja. Summa nulia, kemudian diseru ataupun dipanggil, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahu la yubaddilu qawlu ladayya, sesungguhnya perintah tersebut tidak akan diubah di sisiku. Dan sesungguhnya wa inna laka min hadza khamsina, sesungguhnya 50 waktu solat adalah sama dengan 5 waktu solat ini bagimu. Nampak? Sesungguhnya 50 waktu itu sama dengan 5 waktu solat bagimu. Sebenarnya walaupun 5 kali itu kan kita sembahyang semalam, tetapi pahalanya tetap 50. Pahala penuh lah. Pahala penuh adalah 50. Kalau tak penuh Ustaz, kalau tak penuh tak dapat 50. Yang penuh tu orang-orang yang menjaga solat dengan betul, dengan khusyuk, menepati pada rukun dan juga solat sebagainya. Sebabnya kan ada kadang-kadang dalam masanya solat kita tu kurang pahalanya, tak sampai 50. Ada masanya genap 50. So macam mana kalau solat kita tak sampai 50 pahala dia? Maka jalannya apa? Untuk kita menutup yang 50 itu, yang tak sampai 50, jaganya dengan mendirikan solat-solat sunat. Bukan kita mendirikan solat-solat sunat lah. Sebabnya kita digalakkan solat sunat selepas daripada sembahyang fardu. Tapi dalam ayat kita kadang-kadang tak nak solat sunat. Kenapa? Tak tahulah. Kadang-kadang malas, kadang-kadang cepat, kadang-kadang ada yang tak tahu pun macam mana nak solat sunat ni, tak tahu niat pun tak tahu. Kalau tak tahu niat, bertanya. Tapi kadang tak nak bertanya. Kalau tak tanya, habislah kan? Macam tu. Kita tengok dari sini tu kan. Jadi pada solat 5 waktu saya semalam akan tetap dan tidak akan berubah daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepatuhan solat ini tidak akan berubah. Dan besok tentang hari dalam besok, awalan atau seperti yang pertama akan ditanya pada manusia ialah tentang solat. Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasibu bihi 'abdu yaumil qiyamah min amalihi as-salah. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in naqasat faqad khaba wa khasira. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Apa maksudnya tuan? Awalu ma yuhasibu, awal sekali ataupun pertama-tama sekali yang akan bisa besok pada hari kiamat ialah tentang solat kamu. Min amali as-salah fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Maka barang siapa yang bagus solat dia, maka dia akan terlepas dan akan berjaya lah. Dia akan menang ataupun berhasil ataupun berjaya. Wa inna qasad, dan jika solat ini kurang maknanya tak solat ataupun tak solat langsung ataupun solat sikit-sikit aja, ataupun ada masa rajin solat, ada masa tak solat, rongak-rongak, rongak-rongak kan. Kadang-kadang atau jarang-jarang. Dan bila ada mood solat, bila tak ada mood tak solat. Okey. Jadi ini orang ini yang sembahyang itu 6 pasal kurang.
Faqad khaba wa khasira, maka sesungguhnya orang itu akan rugi dan dia akan menyesal. Dia rugi dan juga menyesal. Malahan besok, hari kiamat besok, dia akan dihisab dan akan kemungkinan besar akan dicampakkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebabkan solat yang dia sedia-sediakan tadi. Dan Nabi juga pernah bersabda tentang as-salatu imanuddin, sembahyang setiap agama. Faqad faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadaddin. Sembahyang itu setiap agama. Maka pada siapa yang mendirikan sembahyang, maka semuanya dia mendirikan agama dia. Pada siapa yang mendirikan sembahyang, semuanya dia meruntuhkan agama dia. Dia meruntuhkan agama. Ini kata meruntuhkan ini ada kata-kata majaz, kata-kata isti'arah ataupun majaz. Kan? Orang tak solat itu dipamerkan seperti orang meruntuhkan agama. Dari segi yang kata dari segi zahiriyat yang kita nampak dia meruntuhkan agama, kita nampak kita nampak meruntuhkan agama. Agama ini benda yang satu agama yang subjektif. Agama satu benda yang subjektif. Kan? Dan agama ini satu benda yang luas besar. Macam mana orang nak runtuh agama? Memang susah nak runtuh agama. Segi zahiriyat memang tak faham. Kan? Runtuh ni biasanya bangunan. Bangunan tu kan kita ambil bulldozer, kita tolak bangunan tu betul lagi. Betul tak? Ini solat ni benda yang subjektif, abstrak kan? Yang tak boleh dilihat. Tapi orang yang tak solat tu macam meruntuhkan agama. Kita ibaratnya meruntuhkan agama. Koktel je lah, konek je lah. Ustaz, kita ni nama kita orang Islam, kita nama kita ni Ahmad ke, kan? Ataupun Abdul Rahman ke, nama kita Abdul Razak ke, Abdul Rahul ke, macam lah nama kita ni. Tapi tak solat. Jadi selesai lah. Baik. Kemudian ada satu hadis yang panjang berkenaan dengan akibat orang yang akibat orang yang tak solat. Dia akan dikenakan berbagai siksaan, berbagai balasan. 3 ketika kematian, 5 daripada di dunia. 5 daripada dunia, 3 ketika kematian, 3 ketika dalam kubur, 3 lagi ketika keluar dari kubur. 3 keluar dari kubur. Sesaan ketika dunia. Ada 5 sesaan dalam dunia. Pertama, dia akan dicabut keberkahan seumur hidup dia. Dicabut keberkatan seumur hidup dia. Kerana berkatnya ada 2. Satu berkat pada umur ataupun masa. Yang kedua berkat pada harta benda lah. Harta benda pun berkat juga. Tapi kalau berbicara berkat lah. Jadi sesaan ketika dunia, pertama dia akan dicabut keberkatan seumur hidup dia. Kemudian yang kedua, dia akan menghapuskan dari wajahnya tanda cahaya sebagai orang yang beriman. Sebagai tanda orang beriman, tak ada. Kat muka tak ada cahaya kan? Usam je, muram je. Kemudian yang ketiga, semua amal yang dikerjakannya tidak akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua amalan yang dibuat tak ada pahala kan? Rugi. Yang keempat, doanya tidak akan naik ke langit, iaitu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan permintaan dia. Dan yang kelima, tidak akan mendapat bahagian doa orang-orang yang soleh. Dia tak akan mendapat bahagian doa orang soleh. Kerana orang soleh ini gaji berdoa. Orang soleh ini gaji berdoa. Jadi kalau kita jadi orang yang soleh, sekurang-kurangnya kita mendapat tempias daripada doa orang yang soleh, orang alim ulama, orang-orang yang gaji beramal dan sebagainya. Kita akan dapat doa mereka. Kemudian yang seterusnya, 3 ketika nak mati. 3 ketika nak mati. Pertama, dia akan mengalami kematian yang hina. Mati dalam keadaan hina lah. Mati dalam keadaan di tempat-tempat maksiat. Mati tengah karaoke, mati. Kepala nak makrobun, mati. Mati tengah solat. Mati tengah bersekedudukan dengan pelacu, betul tak? Melanggar pelacu. Dan tengah sosok mati. Mati dengan pemarah, mati. Ini mati keadaan ini lah. Yang kedua, dia akan mengalami kelaparan ketika mati. Masya-Allah.
mati kerana lapar. Lapar dan dahaga sangatlah. Kemudian yang ketiga, dia mati kerana haus. Yang seandainya jika diberi minuman dan dia tidak akan merasa puas dengan minuman tadi. Dia umpamakan seperti minum air laut. Umpama macam minum air laut. Macam mana kalau kita minum air laut kan? Masin tak air laut tu? Masin kan? Adakah dia akan menghilangkan dahaga kita kalau kita minum laut? Tak ada. Kalau nak hilang dahaga, minum airnya. Ini air apa ni? Air mineral kan? Ini dapat dah menghilangkan dahaga. Ataupun fresh oil ke, ataupun air sirap bandung ke, betul tak? Air sirap bandung, air buah ke, air temikai ke dan sebagainya. Barulah boleh hilang kita punya haus tadi. Kena tertarik ke, sekali. Ini tak air laut ini minum. Memang terpulat-pulat mata dia. Silap dia punya mata tu pindah-pindah macam tu. Jadi tidak akan menghilangkan dahaga. Itu mana 3 alasan dia akan habis ketika nak mati. Mati ketika nak mati lah. Kemudian ada lagi balasan, 3 balasan dalam kubur. Masya-Allah tuan, dalam kubur. Mana kuburnya akan disempitkan sehingga semua tulang rusuknya akan menjadi hancur dan luluh. Kubur akan disempitkan Allah. Sehingga kan tulang-tulangnya bertemu di antara satu sama lain, disempitkan dalam kubur dan akan menjadi hancur demi tulang. Yang kedua, kubur akan dinyalakan api yang membara, di mana dia akan berubah balik di dalam api jadi siang dan malam. Siang malam betul api itu. Kita nampak kan? Dalam kubur pun kita nampak. Kalau nampak senang kita. Ini termasuk dalam perkara gaib. Alam kubur termasuk perkara gaib. Kita tak nampak. Kalau seandainya alam kubur ni dizahirkan pada kita, saya rasa tuan-tuan pun nak makan pun tak selera rasanya. Kan? Makan tak selera, rasa menu ni kan. Macam tu. Macam ayam merah apu. Selain tu. Ayam merah apu. Menu kan. Apalah kan nasi dia besar dalam kubur ni. Kalau seandainya kita nampak lah kan orang yang di atas dalam kubur tu kan. Kemudian yang ketiga, dia akan dijaga dengan seekor ular. Nama ular itu Sujarul Akram. Nama ular itu ialah Sujarul Akram. Nama si ganas yang botak. Si ganas yang botak. Ular yang ganas, dan botak. Tapi ular bukan botak kan? Tapi ini ular itu. Ini disebut dalam kitab Al-Kabair. Kitab besar-besar yang dipanggil sebagai Sujarul Akram, yang mana kedua belah harta yang menimbulkan api. Kukunya seperti besi. Kuku macam besi, dia ada kuku. Panjang setiap kuku itu sama dengan perjalanan sehari seluruh. Ular itu akan berkata kepada si mayat, akulah Sujarul Akram. Akulah Sujarul Akram. Ular yang berkepala kotak, di mana suara yang seperti petik. Suara petik. Ular itu dia akan berkata, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk menyisir kamu kerana engkau telah melalaikan salat subuh sehingga terbit matahari. Kerana melalaikan salat subuh sehingga naik matahari. Okey. Kemudian aku akan memukulmu kerana engkau telah melalaikan salat subuh sehingga munculnya waktu asar. Dan asar pula akan disiksa lagi. Jadi tengoklah soalan mana yang tinggalkan tu. Itu akan dipukul, disiksa. Dan aku akan memukulmu kerana engkau telah melakukan salat asar sehingga datangnya waktu maghrib. Dan aku akan memukulmu kerana engkau telah melalaikan salat maghrib sehingga datang waktu isyak. Dan aku akan memukulmu kerana engkau telah melalaikan salat isyak sehingga datangnya waktu subuh. Maka setiap hari itu dia udah Sujarul Akram ni, dia akan memukul-mukul, lalu menembuskan dia ke dalam lubang bumi itu sedalam 70 hasta dan sentiasa dalam bumi itu dengan keadaan tersisa sehinggalah hari kiamat. Sehinggalah hari kiamat. Kalau sebut dalam kitab lain pula, bila dia masuk dalam tanah tu dicungkil semula lah. Cungkil semula oleh ular tadi dan dikukus semula. Dan dikukus semula, dia akan contoh sesaan yang dia akan terima. Tapi bukan ini saja sesaan, banyak lagi sesaan lain.
Kita nak kira kan? Kerana dalam neraka tu macam-macam ada. Bukan setakat ular saja. Ini dalam kubur kan, ada soalan neraka ni kan? Dalam neraka ni dengan ular ni kan, kala ni, kala jengking, lipan, yang saiz bukit, saiz gergasi tu, itulah yang akan mereka menyesa kan penghuni-penghuni neraka tu. Sehinggalah keputusan sehingga suatu waktu itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian sesaan di padang mahsyar. Ada terdapat 3 jenis balasan pada orang yang tidak solat ketika di padang mahsyar. Pertama, dia dihisapkan dengan hisap yang sulit. Dihisap dengan hisap yang sulit memang susah. Perhitungan hisap dia dosa macam mana. Kalau orang yang solat mudah je. Kan? Ini umpama macam tak bayar tol lah tu. Tak bayar tu, tak ambil pasport, tak bisa tak ambil. Dengan sangkut kat lapangan terbang. Macam mana orang yang masuk dalam negara orang, pasport tak ada, visa tak ada, tak? Boleh tak nak masuk? Mungkin boleh masuk, tapi kena tahan lah. Macam-macam lah akan dicek. Pesa sana, pesa sini dan sebagainya. Jadi solat tu macam tu juga. Kita punya pasport kita, IC kita, visa kita nak masuk dalam negara orang lain. Jadi kalau ada benda tu, senang lepas kan, tak banyak persoalan. Yang kedua, dia akan mendapat muka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, dia akan dimasukkan dalam neraka. Alhamdulillah zalik. Moga-moga kita sedang jauhkan dalam hal-hal yang menyulitkan seperti ini. InsyaAllah. Jadi mana ada 5 balasan dalam dunia. 3 ketika nak mati, 3 ketika berada di alam kubur, dan 3 besok pada hari kiamat di padang mahsyar. Sorry tak tuan? Sorry kan? Sorry je. Sah. Takkanlah kita nak macam ni besok. Kita kalau boleh besok nak mudah je masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat dari pengajaran daripada hadis tadi, kedua tadi. Pertama, kepaduan solat sembahyang 5 waktu adalah tetap dan ia tidak berubah tentang daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan tak akan ubah. Tetap kekal sampai yuda. Cuma ada masanya mungkin kita duduk, kita lemah dan sebagainya, suka nak buat, tapi padu tak nak buat. Jadi kalau perempuan ini dia ada masa wudhu dia tak perlu solat masa tu. Tapi jangan cenekir kerana walaupun dia perempuan, kadang perempuan ada juga memongak tu. Ada juga memongak. Bila dia tak duduk, tapi dia kata duduk. Ini memongak kan? Tapi takkan kita nak dicek dia. Kan? Siapa orang nak dicek? Dia lebih tahu kan dari 5 orang Ta'ala. Macam tu. Kalau tuan tak ada tuan duduk kan? Tak ada. Ustaz, saya bilang saya kedatangan bulan Ustaz. Kalau lelaki perempuan? Lelaki. Tapi lelaki bila orang datang bulan Ustaz kan? Macam tu. Jadi lelaki tidak ada. Lelaki tetap wajib berdirikan solat kerana tidak ada kehuzuran kepada mereka. Kalau tak boleh secara berdiri, kata Nabi, naklah kita duduk semaya secara duduk. Tak boleh duduk secara berbaring. Tak boleh duduk berbaring dengan pergerakan mata kan, pergerakan mata. Tak boleh pergerakan mata dengan hati. Dengan hati, mana solat tetap kena buat. Selagi mana kita berakal dan waras, selagi itu tak boleh kita tinggalkan. Okey, kalau tak besok jawab tak? Dia akan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kan? Boleh. Cukup tak? Ada yang ini panjang sikit ni. Ada yang 39 pasal banyak. Kan atas semua dah boleh. Ada satu kisah yang sebelum tutup ni, dalam kitab Al-Kabair ni, dalam kitab Al-Kabair
Diriwayatkan sebahagian daripada ulama salaf pada masa lalu bahawa ada seorang lelaki telah mendatangi saudara perempuannya yang telah meninggal dunia. Ada seorang lelaki telah mendatangi saudara perempuannya yang telah meninggal dunia. Di masa dikuburkan mayat wanita itu, tiba-tiba dompetnya yang disuap telah terjatuh. Ketika dia dikuburkan mayat ini, dompet duitnya telah terjatuh dalam kubur saudara perempuan tadi, tanpa diketahui oleh seorang pun sampai dia pulang ke rumah. Apabila dia teringat akan dompet yang telah terjatuh, dia pun kembali semula ke kubur tadi dan menggali kubur itu semula. Hebat, berani tu. Berani lah, kan? Luar tak berani lah, dia dah tak nak kan? Tak berani, tak berani tu tak? Dalam konteks kita di Malaysia ni, kalau mana-mana mayat dalam dikuburkan, kita tak boleh menggali semula, kecuali bisa ada perintah mahkamah lah. Bisa ada perintah mahkamah ataupun ada polis mobil, kita boleh gali balik. Tapi ini dalam kitab lah. Kitab ni, kitab Kabai ni dah lama dah situ ni. Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad Osman Al-Zahabi. Kemudian dia kata, apabila dia teringat dalam dompet tadi, akan dompet tadi, lalu dia kembali ke kubur tadi dan menggali kubur itu semula, maka alangkah dia terperanjat bila kubur itu digali, terpancar api yang menyala-nyala. Apa api yang menyala-nyala kubur itu? Maka segera lalu timbul sebelum kubur tadi, timbul sekali. Takut dia, kerana ada api dalam kubur saudara perempuan dia. Perempuan kan? Saudara perempuan. Dengan takut jadi besar, orang itu pun lalu kembali ke rumah menemui ibunya sambil menangis teresak-esak dan berkata, wahai ibuku, ceritakan kepadaku tentang hal saudara perempuanku ini. Apa amalan yang telah dikerjakan selama ini? Apa amalan yang dilakukan sehingga kan terdapat api dalam kubur itu? Maka ibu berkata, dia pun terkanjal jalan. Dan bertanya, apa pasal kau tanya begitu? Katanya, saya lihat kuburnya keluar api. Saya nampak kuburnya keluar api. Dia kemudian menceritakan sebenarnya. Mendengar cerita ini tuan, lalu ibu tadi menangis. Saya berkata, wahai anakku, saudara perempuanmu itu tak buat apa-apa selain dia suka meremehkan waktu solat dan melewatkan solat dan terwaktu yang sebenar. Selain dia suka melewat-lewatkan waktu, dia solat, tapi selalu melewat-lewatkan solat, suka meremehkan solat, dan suka mengeluarkan solat daripada waktu dia yang sebenar. Inilah akibat tentang orang yang suka melewatkan solat sehingga keluar dari waktu dia. Kalau hanya melewatkan solat saja sudah boleh berlaku begini tuan, maka bagaimana pula halnya jika orang itu tak solat sama sekali? Kalau ada solat pun ada api dalam kubur, dia akan membakar mayat tadi kan. Apalagi kalau orangnya langsung tak solat, kata musannaf atau kata pengarang. Baik. Kemudian kita nak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala selalu, semoga kita sentiasa mendapat taufik hidayah daripada Allah untuk kita menjaga solat, kan? Serta kita dapat mengerjakan tepat pada waktu dia. Dan sesungguhnya Allah Taala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Darah itu kita dapat solat pada awal waktu dah. Jangan kita leka-leka mengadap menyesal lagi. Ini surah dah azan dah. Surah dah azan, kadang surah dah kamat, tapi lekon main game yang biasa budak muda lah. Budak muda kan. Game, pasal macam lah. Tenis, jadi kita janganlah menyanyikan ataupun melewatkan. Kalau ada api kan sangat imam lah imam. Dan untuk surah orang betul balik mula tak kan benar. Ada. Habisnya saja. Setutup soalan kalau ada pertanyaan. Boleh saya tutup? Tak ada? Pak? Okey, tak ada? Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
والبراء ورزقا حلالا مباركة كسر الوسيم الخير عليه نور لنا قلوبنا بنور معرفتك وارزقنا معروفين اللهم تقبل فيه اللهم اللهم اجعل هذا جميعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرق محكوما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالفاتحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين غفر الله منكم يا منكم بالله Mic tak pasang. Tak tahu lah dengar tak dengar. Tapi ada yang tengok.